على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Azza wa Jalla kita dapat bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini pada tanggal 29 Rejab, penghujung bulan Rejab ini, untuk kita bersama-sama menghayati peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj dalam konteks ayat suci Al-Quran. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahawa Al-Isra' wal Mi'raj ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran melalui dua surah. Yang pertamanya surah Al-Isra' dan yang keduanya surah An-Najm. Iaitu surah Al-Isra' menceritakan tentang peristiwa Isra'. Isra' itu ialah rihlatun ardiyah, perjalanan di atas muka bumi. Itu disebut sebagai Isra'. Perjalanan di atas muka bumi ini merujuk dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Manakala Mi'raj disebut dalam surah An-Najm, yang mana Allah Ta'ala menceritakan tentang bagaimana Nabi SAW yang sampai ke Sidratul Muntaha. Dan Mi'raj itu maksudnya adalah rihlatun samawiyah, perjalanan langit. Perjalanan langit. Iaitu as-su'ud ila sama', naik ke atas langit sampai melepasi langit yang ketujuh. Dan kemudian sampailah satu tempat yang nama dia Sidratul Muntaha. Baik, apapun insya-Allah pada kali ini kita nak meneliti perbincangan Isra' dan Mi'raj. Seringkali dibincangkan, banyak tajuk-tajuk yang dibincangkan yang berkaitan dengan Al-Isra' wal Mi'raj. Dan tentang perjalanannya, tentang apa yang Nabi saksikan dan pelbagai lagi. Cuma pada kali ini kita nak melihat dalam konteks tadabbur ayat suci Al-Quran. Untuk kita melihat apakah hasil daripada perbincangan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengambil iktibar dan juga pengajaran. Apatah lagi, sebagaimana kita sebut tadi, peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah satu peristiwa yang sememangnya dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sehingga kan surah pun dinamakan sebagai surah Al-Isra'. Surah yang ke-17 di dalam Al-Quran yang diberi nama sebagai surah Al-Isra', menunjukkan kepada kita bahawa peristiwa ini merupakan peristiwa agung, peristiwa besar yang dirakamkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka tidak ada sesiapa yang boleh engkar terhadap peristiwa ini. Kalau kata para ulama, sesiapa yang engkar bermakna dia engkar kepada Quran. Bila mana dia engkar pada Quran, gugurlah akidahnya kerana dia menolak rukun iman yang wajib bagi orang yang beriman untuk meyakininya. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita menelusuri bersama sedikit perbincangan pada pagi ini, iaitu yang berkaitan dengan surah Al-Isra'. Ayat yang pertama, surah yang ke-17 dalam Quran, juzuk yang ke-15, ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan ayat ini saya rasa ramai di antara kita sudah menghafalnya. Cuma pada pagi ini kita nak meneliti dari sudut isi kandungannya satu persatu untuk kita mengambil pengajaran dan juga pengiktibaran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi yang pertama sekali, ayat ni maksud dia apa? Subhanalladzi, maha suci Allah yang asra bi'abdihi, yang memperjalankan hambanya lailan, pada waktu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa,
dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, allazi barakna haulah, yang kami berkati di sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan daripada tanda kekuasaan kami, kata Allah, kebesaran kami dan keagungan kami. Innahu was-sami'ul basir, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita nyatakan tadi bahawa perjalanan Isra' dan Mi'raj, dia diceritakan di dalam dua surah. Surah yang kita bincangkan ini, iaitu surah Al-Isra', membincangkan tentang perjalanan Isra'. Jadi kalaulah perjalanan Isra' pun tidak boleh, ada orang tak boleh percaya, macam mana nak percaya dan yakin pada peristiwa Mi'raj? Dan surah An-Najm menceritakan tentang peristiwa Mi'raj. Dan Isra' dan Mi'raj ini ianya menggambarkan kepada kita tentang dekatnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi dalam peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan satu anugerah yang terindah kepada manusia, simbol kepada ketenangan, kebahagiaan, iaitu solat. Dan disebut dalam hadis Nabi SAW, aqrabu ma yakun al-'abdu bi rabbih wa huwa sajid, iaitu sedekat-dekat hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ialah apabila dia berada dalam keadaan sujud. Sujud itu merujuk kepada solat. Jadi bila kita solat, kita akan sujud. Kita akan rukuk, kita akan sujud. Dan pada ketika itu, ia merupakan waktu yang paling manusia itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah itu simbol kepada ketenangan. Sebab itu peristiwa ini satu peristiwa agung, kerana ia juga memberikan satu anugerah terindah kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terutamanya yang dapat melaksanakan solat dengan sempurna, yang menjaga dari sudut rukun syaratnya dengan baik, dan juga yang menambahkan kualiti solat itu dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sering kita bincangkan sebelum-sebelum ini yang berkaitan dengan solat. Dan sebenarnya apa yang kita bincang tentang solat itu, inilah dia punya asasnya. Asasnya ialah datang daripada Al-Isra' wal Mi'raj, yang mana satu kemuliaan yang sangat-sangat hebat yang disebut oleh para ulama, bahawa kehebatan solat itu difardukan di langit dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, berbeza dengan ibadat-ibadat yang lain yang difardukan di bumi. Maka di sinilah menunjukkan betapa besar, betapa agungnya ibadat solat tersebut. Baik, saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat ini, surah Al-Isra' ini, ayat pertama ni bermula dengan perkataan subhana. Itu subhanalladzi, subhanalladzi asra bi'aqli. Jadi apa maksud dia? Maha suci Allah yang memperjalankan hamba. Jadi di sini yang pertama sekali ialah kita melihat perkataan subhana. Subhana itu maksud Allah. Maha suci Allah ini merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala suci daripada segala kekurangan. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kamalat, bersifat dengan sifat kesempurnaan. Berbeza dengan kita manusia ni, kita ni serba kekurangan dan kelemahan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna. Maka dengan sebab itu kita wajib untuk menyucikan Allah daripada sebarang perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan subhanallah ini merupakan satu zikir yang sewajarnya kita amalkan di dalam kehidupan kita. Bahkan zikir subhanallah ini banyak disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya iaitu 4 zikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi itu termasuk subhanallah itu yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tentang bagaimana zikir ataupun
zikrullah yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun yang terbaik di sisi Allah untuk kita amalkan. Begitu juga kalau kita lihat tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, ada satu zikir juga yang boleh kita amalkan, ia berkaitan dengan subhanallah juga, iaitu Nabi sebut kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Iaitu maksud dia Nabi SAW menyatakan dua kalimatani, dua kalimah yang mana khafifatani 'ala lisan, amat ringan di lidah untuk disebut, dan thaqilatani fil mizan, tetapi berat dalam timbangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Habibatani ila Rahman, dan disayangi oleh Ar-Rahman. Apakah zikir tersebut? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Iaitu subhanallah, maha suci Allah, dan pujian baginya, dan subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha besar. Jadi di situ menunjukkan kepada kita tentang bagaimana zikrullah itu. Zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan sesuatu yang, zikir subhanallah itu merupakan sesuatu yang memang dianjurkan di dalam Islam ataupun yang disebut di dalam hadis Nabi SAW untuk sama-sama kita amalkan. Dan subhana juga, perkataan subhana juga menunjukkan sifat ta'ajub. Ta'ajub. Maknanya sebab itu kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita akan sebut subhanallah. Sebagai contohnya lah, katakan kita bawa kereta. Kita bawa kereta, tiba-tiba di depan kita berlakunya satu aksiden antara motor dengan lori. Dan motor itu terperosok bawah lori. Maknanya kita penggiling kepala, Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nampak teruk ni kan. Memang lenyek lah masuk bawah lori ni. Tiba-tiba penunggang motor tadi keluar daripada celah-celah lori dalam keadaan tidak cedera sedikit pun. Ini satu situasi yang sangat menakjubkan. Maka pada ketika itu, apa yang kita sebut? Sudah tentu kita akan sebut subhanallah. Subhanallah. Maknanya maha suci Allah. Makna orang tadi kalau tengok tu macam memang hancur lebur lah. Tetapi rupa-rupanya dia dalam keadaan yang selamat walafiat. Jadi maknanya itu sesuatu yang menakjubkan, itu kita sebut subhanallah. Maka dengan sebab itu kalau kita lihat dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, Allah Ta'ala mulai dengan ayat subhana, maha suci Allah. Nak menunjukkan bahawa kisah ini satu kisah yang menakjubkan. Bukan kisah biasa-biasa. Kisah yang sangat menakjubkan. Sebab itu, apabila ada orang menyatakan bahawa Nabi SAW di Isra' Mi'rajkan dengan ruh sahaja. Bukan dengan jasad, hanya ruh saja. Kalaulah setakat dengan ruh, itu bukan menakjubkan. Tidak ada takjub apa-apa. Setiap orang boleh tidur bermimpi rohnya keluar pergi mana-mana kan. Maka itu tidak kenalah dia punya konsep tersebut. Sebab itu bila mana Allah Ta'ala sebut subhana di sini, maha suci Allah, itu sekaligus menunjukkan bahawa ianya satu perkara yang sangat-sangat luar biasa yang berlaku. Jadi penggunaan perkataan itu sendiri memberi maksud yang mendalam dari sudut kita memahami apa yang nak disampaikan di dalam ayat suci Al-Quran. Begitu juga bila mana golongan orientalis yang menyatakan bahawa kononnya Nabi SAW diperjalankan dengan ruh saja. Dia kata kita percaya tapi dengan ruh saja, bukan dengan jasad. Sebenarnya ia juga dapat dinafikan dengan firman Allah ayat yang kita sedang baca ini, iaitu bila mana Allah sebut subhanallazi asra bi'abdih. Perkataan abdun, ain badal bi'abdihi. Terjemahan dia dengan hambanya. Perkataan hamba ini saudara, kalau kita lihat ain badal ini dalam bahasa Al-Quran atau bahasa Arab, dia merujuk kepada ruh dan jasad. Seseorang itu tidak dipanggil hamba kalau dia jasad saja. Ataupun dia ruh saja, tidak dipanggil hamba. Tidak dipanggil, penggunaan perkataan ain badal itu tidak berlaku. Sebab itu, kalaulah digunakan perkataan ain badal,
maka ia merujuk kepada manusia yang merangkumi jasmani dan rohani, yang merangkumi jasad dan juga roh. Itu maksud dia. Maka dengan sebab itu, penggunaan perkataan di dalam Al-Quran itu sendiri dapat memahamkan kita kepada makna. Sebab itu, tuan-tuan, bila mana kita mendekatkan diri dengan Quran, banyak perkara manfaat yang kita boleh peroleh. Bila mana kita mendekatkan diri kita dengan Quran, sesuailah dengan kelab sahabat pencinta Quran ni. Kita mencintai Al-Quran, maka sesuatu perkara yang kita bincang, semua berasaskan kepada Al-Quranul Karim. Bermula daripada situ, mukjizat yang kekal abadi sampai ke hari kiamat. Mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dan kalau kita lihat bila Allah sebut Maha Suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya, di sini ada unsur tauhid. Unsur tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kala orang yang mempertikaikan peristiwa Isra' dan Mi'raj itu kerana dia hanya melihat kepada batang tubuh Nabi SAW. Nabi diperjalankan. Daripada Mekah ke Baitul Maqdis mau ada 2,500 km. Nabi berjalan sendiri. Sedangkan Nabi sebagai seorang manusia, mana ada kemampuan untuk sampai ke tahap itu pada waktu itu. Kalau waktu sekarang berbeza pula. Waktu sekarang dengan ada teknologi kapal terbang, dengan supersonik dan sebagainya, orang tidak meragui lagi. Tapi zaman itu, zaman 1400 tahun dulu yang paling laju hanya menggunakan kuda. Menggunakan kuda pun nak sampai tu, lama juga tu. Sebulan juga nak sampai tu. Tiba-tiba dalam sebahagian malam saja Nabi boleh sampai ke sana. Ini satu perkara yang seolah-olah tidak logik. Kan? Tak logik bagi orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita melihat dalam ayat ini, Allah Ta'ala sebut asra bi'abdi. Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Maknanya, Allah Ta'ala yang memperjalankan Nabi SAW. Bukan Nabi berjalan sendiri. Kalau Nabi berjalan sendiri, sudah tentulah sebagai manusia, takkan sampailah dengan teknologi yang ada pada zaman itu. Tetapi Allah menyatakan bahawa yang memperjalankan Nabi adalah Allah. Maka dengan sebab itu, di sini nak menguji keyakinan tauhid. Keyakinan seseorang itu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Kalau orang yang beriman pada Allah, dia tahu Allah Ta'ala ini idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah Ta'ala bila menghendaki sesuatu, Allah Ta'ala menyatakan jadilah itu ikut apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang mustahil di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka kalau mereka itu yakin kepada Allah, sudah tentu tidak ada istilah engkar kepada Al-Isra' wal Mi'raj. Tetapi ketika mana Nabi turun daripada perjalanan Isra' dan Mi'raj itu, ketika mana Nabi sampaikan kepada masyarakat Quraisy, waktu itu ada yang tidak terima, ada yang engkar. Jadi sebab apa mereka engkar, mereka tak terima? Sebab mereka rasa benda itu pelik dan mereka lupa bahawa yang melakukan perkara ini, yang dikatakan pelik itu, ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah boleh buat apa saja. Macam kita lah, hari ni orang buat analogi, selalulah. Katakan tuan-tuan, kita berada di Kuala Lumpur. Kemudian kita nak ke Johor. Kita pun bawa lah kereta. Pukul berapa kita bertolak? Katakan kita bertolak pukul 8 pagi. Maka kita sampai pukul 12 tengah hari. 4 jam. 12 tengah hari. Di Johor. Sampai di Johor, dalam kereta kita ni, ada lipas. Ramai juga sekarang kereta ada lipas ni. Lipas tu, daripada Kuala Lumpur ni. Dia pun keluar. Sampai ke Johor, dia pun keluar. Bertemulah lipas dari Johor Bahru. Maka lipas Johor Bahru ni bertanya kepada lipas, kamu dari mana? Dia kata daripada KL. KL. Setahu dia KL ni jauh ni. Kan? Bagi lipas ni jauh lah. Jauh sangat. Jadi, kemudian, dia bertanya bila kamu datang? Kan? Dia kata aku datang pagi tadi pukul 8. Pukul 8? Sekarang pukul 12 dah sampai? Mustahil. Lipas pun tak percaya. Mana boleh kemampuan kawan dia itu. Kawan dia yang lipas paling terbang termana sangat. Tak boleh. Kan? Ataupun kita kata dengan sebut lagi semut lah semut. Semut lagi lambat kan?
Semut. Kalau semut dalam kereta kita tu dia keluar. Hmm. Bila mana semut Johor Bahru tanya, kamu dari mana? Dia kata dari KL. KL. Jadi, mari waktu bila? Berapa lama dah mari ni nak sampai Johor Bahru ni? Dia kata tadi pukul 8 pagi. 8 pagi sampai 12 tengah hari? Mustahil. Semut kan? Semut. Kalau daripada KL nak pergi ke Johor, jalan kaki, maknanya mati dulu tengah jalan lah. Takkan sampai punya, takkan sampai. Tiba-tiba dia kata 8 pagi betul lah, 12 tengah hari sampai. Pelik ke tak pelik? Masyarakat semut di Johor Bahru takkan percaya. Takkan percaya. Tetapi setelah semut ni kata, tak, aku bukan datang dengan sendiri. Aku datang tumpang manusia yang naik kereta. Jadi kalau semut itu dia kenal manusia, dia tahu bahawa perkara ini boleh berlaku. Sebab manusia ada teknologi, kereta boleh cepat sampai. Tapi kalau semut yang tak kenal manusia, dia tak kenal manusia, dia kata manusia tu apa? Kan? Dia tak kenal manusia. Lalu dia tetap yakin dengan pandangan dia, dia kata mustahil. Dia kata kamu ni menipu betul lah, mana ada semut daripada KL, daripada Tanjung Baru dalam masa 4 jam saja. Ini tak logik, tak mustahil. Sebab apa? Sebab dia tak kenal manusia tu siapa. Tetapi semut yang kenal manusia, mereka itu tahu, oh manusia. Manusia ni mereka ada kemampuan untuk membawa kereta, membawa kenderaan dengan masa 4 jam tu biasalah. Jadi maknanya begitu juga dalam kes Isra' dan Mi'raj ini. Mereka yang kenal Allah atau tak kenal Allah. Mereka yang tak kenal Allah, mereka mempertikaikan, mereka kata, ish, peliklah Nabi Muhammad ni. Kan? Muhammad ni berjalan, punyalah jauh dalam masa yang sebentar, merasa pelik. Tetapi bagi mereka yang mengenal Allah, mereka tahu ini bukan benda pelik. Sebab ia datang daripada Allah. Sebab itu dalam ayat ni juga boleh kita sebut sebagai ayat tauhid yang nak mengingatkan kepada kita kewajipan pada kita untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kenal Allah sebagaimana yang disebut oleh para ulama, para hukama, awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu adalah dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara yang pertama dalam hidup kita. Kalau kita tak kenal Allah, inilah yang menjadi masalah pada hari ini. Hari ini sebab apa kadang-kadang orang yang dia terlalu bergantung kepada manusia. Sebab dia tak kenal Allah Ta'ala. Dia bergantung rezeki, bergantung pada manusia. Kalau berlaku sesuatu dalam rumah tangga, contoh orang perempuan ni banyak kes rumah tangga lah. Kes suami lah biasanya. Kes anak-anak lah biasanya. Kan? Kes kadang-kadang berlaku suami berkahwin lain, contohnya. Ataupun suami ada masalah. Ataupun anak-anak juga ada masalah. Maka dia lost. Dia rasa macam hilanglah segala-galanya. Sebab apa dia rasa seumpama itu? Kerana dia tidak kenal Allah Ta'ala. Kalau dia kenal Allah, dia tahu. Yang pertama, sebagai manusia ni, Allah akan bagi ujian kepada kita. Baik buruk itu ujian daripada Allah. Kita kena sabar dan bagaimana kita cara mengatasinya. Cara menghadapinya. Yang kedua, dia tahu bagaimana bila dia kenal Allah, dia kena meletakkan pengharapan dalam hidup dia hanya kepada Allah. Bukan pada manusia. Kan? Sebagaimana ada lagu ataupun nasyid yang dinyanyikan. Cintakan pada bunga, bunga akan layu. Cintakan pada manusia, manusia akan mati. Tapi cinta pada Allah, cinta yang hakiki. Jadi maknanya kalaulah seorang itu meletakkan pengharapan 100% pada suaminya contohnya. Bila suami dia ada masalah, maka dia lost. Dia akan hilang dia punya kewarasan dia. Dia akan menjadi seorang yang kemurungan dan seumpamanya. Sebab apa? Sebab dia tak letakkan Allah itu nombor satu. Tapi kalaulah seseorang itu meletakkan Allah yang pertama dan utama dalam kehidupan dia, walaupun apa yang berlaku kepada manusia, pada suaminya ke, pada anak dia ke, pada sahabat, pada jirannya ke, dia tetap bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tetap bermunajat kepada Allah. Contoh kalau suami dia kahwin seorang lagi, bukan satu penghabisan dalam kehidupan dia. Bukan hidupnya berakhir, tidak. Dia ada Allah. Suami dia tak menjalankan tanggungjawab. Ya, suami dia berdosa. Dia wajar untuk ambil tindakan mahkamah. Tetapi dalam masa yang sama, dia kena sedar bahawa Allah nak uji dia. Dia masih ada Allah. Allah yang bagi rezeki, bukan suami dia yang bagi rezeki. Itu sebagai satu perantaraan saja. Tetapi Allah yang bagi rezeki sebenarnya. Allah yang bagi ketenangan. Allah yang bagi segala-galanya. Maka di sinilah konsep tauhid yang ada dalam surah Al-Isra' ini yang perlu kita hayati sebenarnya. Dan konsep tauhid inilah pada hari ini
semakin kurang dalam kalangan masyarakat. Maka dengan sebab itu manusia rasa dia tidak ada pedoman dalam kehidupan. Tapi orang beriman ni dia untung dia ada Allah, cuma cara tahap kita kenal Allah itu tahap mana. Kalau kita kenal Allah tahap yang tinggi, insya-Allah kita akan sentiasa tenang, kita akan rasa sentiasa redha dengan apa juga yang didatangkan kepada kita, sebab baik buruk semua datang daripada Allah. Ujian kesenangan, ujian kesusahan, semua datang daripada Allah. Cuma cara bagaimana untuk kita menghadapi ujian itu yang berbeza. Ujian kesenangan dengan cara kita bersyukur. Ujian kesusahan dengan cara kita bersabar. Jadi, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, yang pentingnya kita betul-betul mengenali Allah. Golongan yang tidak kenal Allah, mereka mudah putus asa. Sebagai contoh, baru-baru ni ketika mana saya berada di Korea Selatan, sempat ke sana, maka saya dimaklumkan oleh tour guide yang orang Korea juga. Dia kata mereka mempunyai bilangan angka bunuh diri yang tertinggi di dunia. Kita pun terkejut mengapa mereka itu negara yang boleh dikatakan maju, tetapi mempunyai angka bunuh diri yang tertinggi di dunia. Di Seoul tu, di Seoul, Korea Selatan tu, di sepanjang sungai itu ada 31 jambatan. Bayangkanlah panjang tak panjang sungai dia itu. Dan kebanyakan rakyat Korea memang 20% lah tinggal di Seoul. Itu tempat kita kata kota metropolitan yang sangat hebat, berwarna-warni. Dia punya kehebatannya, kemakmuran, dari sudut kemajuan yang ada. Namun begitu, mengapakah rakyatnya, orangnya, yang hari ni ramai orang minat drama Korea kan. Oh, tengok, minat tengok plastik surgery lah, muka cantik buat semua, kosmetik lah, macam-macam lah kan. Jadi macam-macam ada kat sana, betul, kosmetik semua ada banyak. Tetapi itu semua luaran saja. Rohaninya ke mana? Jiwanya ke mana? Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Islam tak lebih kurang 1% ya, tak hampir 1% pun orang Islam di Korea. Jadi maknanya di situ, bila mereka tidak kenal Tuhan, tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan putus asa, mudah putus asa, jiwa mereka tidak tenang. Bila mereka menghadapi masalah-masalah tertentu, terutama dalam mengejar kehidupan duniawi di kota metropolitan yang sangat-sangat mencabar itu, maka mereka sudah hilang pedoman sebab tidak ada ikatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa yang berlaku? Akhirnya itulah berlaku bunuh diri. Tetapi inilah kelebihan yang ada pada kita orang beriman. Bila mana kita kenal Allah, kita tahu apa yang berlaku pada kita walaupun susah, walaupun perit, yang kita tanggung, tetapi itu datang daripada Allah. Kita beriman pada Allah, kita tahu Allah nak uji kita untuk kita meletakkan kesabaran. Dan dengan kesabaran itu, Allah akan bagi pahala pada kita dan Allah akan ampunkan dosa kita. Maka di situ kita akan tenang. Sebab apa? Sebab kita mengenali Allah. Di situ. Jadi kita sebut tadi bahawa unsur tauhid ini wujud dalam surah Al-Isra' yang kita bincang ini. Maka tauhid itu penting. Begitu juga dalam meyakini Isra' dan Mi'raj perlu kepada tauhid. Seterusnya perkataan bi'abdihi ini juga, asra bi'abdih. Allah Ta'ala memperjalankan hambanya. Abdun ini dia sebab apa? Sebab apa Allah tak sebut asra bi rasulihi, ataupun asra bi Muhammadin, Allah memperjalankan Muhammad, memperjalankan rasulnya. Allah tak sebut begitu, tapi Allah sebut asra bi abdihi, memperjalankan hambanya. Nak menunjukkan bahawa manusia, walaupun Nabi pun sebagai manusia, Nabi pun adalah manusia. Lalu sebagai manusia ni, dia ada sifat ubudiyah. Abdun tu ubudiyah. Ubudiyah itu maksud dia perhambaan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kita mengagungkan Nabi, jangan sampai tahap kita kita melebihkan Nabi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Nabi juga manusia. Cuma manusia yang hebat, manusia yang insan terpilih, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita jangan melebihkan Nabi daripada Allah, sebab Nabi tetap sebagai manusia. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di sini dalam ayat ini, Allah lah yang memperjalankan hambanya. Maknanya Nabi Muhammad ni, dengan keagungan yang ada pada Nabi, yang kehebatan yang ada pada Nabi, Nabi juga tetap merupakan hamba Allah
Subhanahu wa ta'ala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Kemudian ayat ini menyatakan subhanallazi asra bi'abdihi lailan, pada waktu malam. Perjalanan pada waktu malam. Baik. Jadi sebelum itu perkataan abdihi tadi saya nak sebut sikit lagi, iaitu perkataan hamba ni dia merujuk kepada sifat manusia di atas muka bumi ni yang memang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat sifat perhambaan kepada Allah itu merupakan sifat yang mulia sebenarnya. Sebab itu kita lihat Allah Ta'ala menyifatkan Nabi SAW. Kita tahu Nabi ni insan yang paling dimulai oleh Allah Ta'ala, yang dikasihi oleh Allah. Tapi Allah tetap menyifatkan Nabi itu sebagai abdun, sebagai hamba. Nak menunjukkan kepada pengabdian diri kepada Allah itu merupakan kita kata kedudukan yang paling mulia. Kedudukan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah seseorang yang memperhambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sifat ubudiyah itu, sifat ubudiyah itu sifat paling mulia. Hatta Nabi kekasih Allah pun mempunyai sifat ubudiyah itu, iaitu mengabdikan diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita nak betul-betul mulia di sisi Allah, kita nak letakkan perhambaan kita hanya kepada Allah. Tapi hari ni kita tengok manusia ni ada pelbagai. Ada yang hamba kepada harta. Tiap-tiap hari bangun tidur fikir nak dapat duit macam mana. Itu jadi fikir. Kan? Ada yang tolong mute kan ya. Zabedah tolong mute kan. Sebab suaranya sampai ke sini. Okey. Ada yang menjadi hamba kepada makhluk. Dia takut pada makhluk lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih bimbang lagi bila mana dia meminta pertolongan makhluk. Makhluk-makhluk halus dan sebagainya. Orang ini boleh bawa kepada syirik kepada Allah Azza wa Jalla kerana tidak ada sifat ubudiyah tadi. Sampai tahap macam tu. Kemudian kadang-kadang ada orang yang jadi hamba kepada dunia. Kehidupannya ini hanyalah untuk dunia semata-mata. Kan? Ada orang hambanya kepada pangkat, mengejar pangkat tanpa mengira halal haram. Maka di sinilah perlu kita lihat asas yang Allah Ta'ala letakkan pada kita, perhambaan itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang akan memberi kebaikan kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Tuan-tuan, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi seterusnya perkataan lailan tadi kita kata, Allah Ta'ala memperjalankan hamba-Nya itu pada waktu malam. Waktu malam ni waktu yang boleh dikatakan waktu ghaib lah. Orang tak nampak kan. Apa yang berlaku pada waktu malam biasanya tidak nampak. Dan waktu malam juga waktu yang makan ni. Puan Zabedah minta tolong mute kan. Mute kan apa? Sebab masih lagi suara keluar. Okey. Okey dah mute dah. Baik. Kita sambung ke mana saya pun lupa dah. Duk dengar suara macam-macam ni. Baik. Okey, lailan pada waktu malam. Waktu malam ni waktu yang sangat misteri sebenarnya. Dia menunjukkan ghaib lah. Waktu malam ni. Dan waktu malam juga waktu yang kita boleh khusyuk. Dan waktu malam juga waktu yang kadang-kadang kejahatan-kejahatan ada. Sebab tu kita minta perlindungan Allah daripada kejahatan pada waktu malam. Kan? Dan orang nak buat jahat pun kadang-kadang waktu malam juga. Jadi malam ni dia sangat misteri sebenarnya. Maka dengan sebab itu, orang yang pandai menggunakan malamnya dengan mengabdikan diri pada Allah, maka itulah orang yang terbaik. Sebab itu kalau kita perasan tuan-tuan, dia bertembung waktu malam ni antara kebaikan dan juga keburukan. Baik. Kalau kita lihat Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ni waktu malam. Okey. Dan itulah yang terbaik. Kata Nabi, afdhalus salah ba'da salawatil maktubah salatul rajuli fi jufil lail. Sebaik-baik solat selepas daripada solat fardu ialah solat seseorang pada waktu tengah malam. Waktu tengah malam tu waktu pukul berapa? 2/3 malam. Tu maksud dia. Ataupun 1/3 akhir malam. Lebih kurang pukul berapa? Lebih kurang pukul 3.
Lebih kurang pukul 3 pagi. Pukul 3, 3:30 pagi itu waktu tu. Dan sedar atau tidak, kadang-kadang orang nak buat jahat pun pukul 3 juga. Orang nak naik rumah orang kan, pukul 3. Tapi tak kala dia nak naik rumah orang, tengok cerah rumah tu. Duduk tengah tahajud. Jadi berbeza. Satu nak buat jahat, satu nak buat baik. Allah Ta'ala selamatkan orang tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi waktu malam ni kemuncak juga kepada khusyuk pada Allah. Jadi kita pandai nak pilih yang mana waktu malam ni. Nak pilih buat jahat ke, nak pilih buat baik. Dan bila mana kita milih buat baik, maka kita akan sampai ke tahap yang sangat-sangat tinggi khusyuk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dan peristiwa Isra Mi'raj ini berlaku pada waktu malam. Maka dengan sebab itu juga ia menjadi satu ujian kepada manusia sebab dia tak nampak dengan mata dia. Menyebabkan dia nak lihat ujian sama ada dia yakin atau tidak dengan perkara ghaib yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Seterusnya, kita lihat juga bagaimana Allah Ta'ala menyatakan asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah memperjalankan Nabi dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Hikmah yang sangat besar juga yang kita dapat lihat daripada ayat ini. Yang menunjukkan kedudukan dan kemuliaan masjid di sisi Allah Ta'ala. Masjid merupakan tempat yang paling mulia di atas muka bumi. Masjid. Tempat yang paling mulia. Sebab itu orang yang sentiasa berada dalam masjid merupakan orang yang mulia. Bahkan disebut dalam hadis Nabi, sab'atun yuzilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dapat naungan daripada Allah pada hari yang tidak ada naungan, melainkan naungan itu hanya datang daripada Allah. Antaranya warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Seseorang yang hati dia sentiasa terikat dengan masjid. Jadi makna Allah sendiri sebut minal masjidil haram ila masjid aqsa. Dari masjid haram ke masjid aqsa. Allah tak sebut min Makkahil Mukarramah ila Baitul Maqdis. Allah sebut masjid ke masjid. Maka di situ menunjukkan satu pengajaran iktibar yang sangat besar dalam kehidupan kita. Bagaimana masjid itu mestilah sentiasa berada dalam hati sanubari kita. Orang kata, oh masjid ni untuk orang lelaki saja. Tidak. Orang perempuan pun dituntut juga untuk mengimarahkan masjid. Sebab tu kalau kita tengok pada zaman Nabi SAW, bukan saja lelaki-lelaki yang ada di masjid. Tetapi perempuan pun ada di masjid. Wanita-wanita berada di masjid. Sehingga satu ketika Nabi SAW melihat ada seorang wanita berkulit hitam. Dia ni memang duduk di masjid. Dan dia banyak, kalaulah berlakunya, kita kata nampak kotor-kotor, dia akan bersihkan. Nampak kotor-kotor, dia akan bersihkan. Begitu, dia sangat prihatin tentang kebersihan masjid. Satu ketika, Nabi tengok dia tak ada. Lalu Nabi bertanya sahabat, ke mana wanita itu? Biasanya dia ada di masjid. Sahabat kata, ya Rasulullah, dia baru saja meninggal dunia. Dan dia baru dikebumikan. Rasulullah pun terkejut. Sebab Rasulullah bertanya, mengapa tak diberitahu kepada Nabi? Dan sahabat-sahabat pun sudah tentulah tak bagi tahu sebab ialah dia bukan somebody pun, dia nobody je lagi pun takkan nak bagi tahu semua kat Nabi kan, mereka boleh uruskan. Tetapi rupa-rupanya Nabi sangat ambil berat. Nabi bertanya di mana ke kuburnya. Lalu ditunjukkan kuburnya, Nabi pun tunaikan solat jenazah di atas kuburnya. Kerana dia ni orang yang dekat dengan masjid. Maka dengan sebab itu nak menunjukkan kepada kita betapa kalau kita nak merealisasikan perhambaan yang sebenar-benarnya kepada Allah, kita nak dekatkan diri kita dengan masjid. Maka Allah Ta'ala sebut tentang Masjid Haram dan juga Masjid Aqsa. Antara masjid yang sangat-sangat penting. Yang Nabi kata, la tushaddu rihal illa thalathati masajid. Jangan bersungguh-sungguh kecuali untuk pergi 3 masjid. Masjid Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjid Aqsa. Masjid Haram dengan gandaan 1,000 pahala. Masjid Nabawi dengan gandaan 1,000 pahala dan Masjid Aqsa dengan gandaan 500 pahala. Jadi kalau sesiapa yang nak melaksanakan ibadah, nak kita kata melaksanakan ibadah di sana, memang ianya merupakan ganjaran pahala yang sangat-sangat besar. Jadi kalau sesiapa yang ada kelapangan, insya-Allah saya ada buat trip ke sana, ke Masjid Haram dan juga ke Masjid Nabawi, iaitu untuk mengerjakan umrah pada awal Ramadan nanti, pada 23 Mac. 23 Mac awal Ramadan, insya-Allah akan ada trip tak ramai pun, 30 orang cukuplah. Kita akan ke sana, melaksanakan ibadah umrah di sana. Dan umrah pula, dah selain daripada kita pergi tempat yang mulia,
tempat Masjid Haram yang disebut oleh Allah dalam Quran ni, kita mendapat pahala yang sangat besar. Tambahan umrah di bulan Ramadan, pahalanya seumpama melaksanakan ibadah haji. Itu dia punya fadilat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu, kalau kita ada kelapangan, ada duit lebih, boleh hubungi saya. Kalaulah ni ada lagi sebulan lagi, memang ada tempat kosong lagi, kalau nak boleh hubungi saya untuk mengikuti perjalanan tersebut. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan untuk kita ke sana. Untuk pergi ke tempat yang paling mulia di dalam dunia ni, itulah yang disebut oleh Allah, Masjidil Haram. Masjid Aqsa ni ada juga pakej-pakejnya, tapi akan datanglah. Dan Masjid Aqsa juga tempat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tapi berbezanya Masjid Haram dan Masjid Nabawi berada di bawah penguasaan umat Islam. Tapi Masjid Aqsa pada hari ini masih lagi di bawah penguasaan Zionis Yahudi. Menyebabkan kita nak pergi pun susah. Boleh pergi, bukan tak boleh, tapi susah. Prosedur-prosedur dia sangat-sangat ketat. Kadang-kadang ada orang di reject macam tu saja. Ikut suka dia je. Sebab perangai Yahudi macam tu kan. Perangai Zionis kan. Jadi ini satu ujian kepada kita juga untuk mengingatkan kepada kita betapa kewajipan kepada kita untuk membebaskan Masjid Aqsa daripada cengkaman Zionis Yahudi. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allah Ta'ala menyatakan lagi, minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, ya Allah berkati di sekelilingnya, di situlah diutuskan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Linuriyahu min ayatina, untuk Allah Ta'ala tunjukkan tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah. Sebab itu dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj ini, Nabi SAW dapat melihat betapa keagungan, keindahan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Bukan setakat alam bumi, tapi alam langit ini yang ditunjukkan kepada junjungan besar baginda Nabi SAW, yang Nabi tak dapat gambarkan betapa hebat, betapa agungnya apa yang ditunjukkan oleh Allah sebagai salah satu tanda kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Jadi saudara muslimin dan muslimat, sebagai biasa, saya tak nak habiskan waktu, nak bagi ruang untuk soal jawab. Jadi sekadar itulah dulu sebagai satu tadabbur ringkas yang dapat saya sampaikan untuk saya memberi peluang-peluang untuk soal jawab. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Okay, baik. Ustaz buka soalan. Sila bertanya jika ada apa-apa soalan. Silakan. Macam tak ada soalan je Ustaz. Semua dah faham ke? Dah faham, dah jelas. Soalan terbuka, kita open, sama ada yang berkaitan dengan tajuk ataupun di luar tajuk pun boleh. Okey, boleh juga. Ya, ya. Terutama berkenaan dengan solat. Boleh bertanya? Silakan. Ada soalan tentang solat, kalau nak tanya, biasanya itulah yang paling banyak persoalan, iaitu berkaitan dengan solat. Kan? Kalau Isra' Mi'raj ni mungkin sebab dah banyak kali dibincangkan, masing-masing sudah memahaminya. Cuma kita nak lebih kepada melihat kepada ayat suci Al-Quran. Itu perkataan-perkataan yang digunakan, semuanya memberi makna yang mendalam di dalam kehidupan kita bila mana kita hayati perkataan-perkataan yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Nama travel umrah Ustaz. Raudah Munawwarah. Raudah Munawwarah. Ataupun boleh kontak saya sendiri, boleh. Nombor telefon saya beri kat sini, 019 324 1364. Saya ulang sekali lagi. Kalau siapa nak ambil nombor telefon saya, boleh ambil untuk apa-apa urusan. 019 324 1364. Okey, ada yang lain nak tanya? Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak bertanya tentang ini bab solat. Kiranya kita dalam solat berjemaah dan kita ni makmum masbuk. Jadi bila kita sampai tu imam dah selesai baca Al-Fatihah dan tengah baca surah lah. Jadi macam mana kita ni
perlu baca Al-Fatihah, kena habiskan Al-Fatihah, ataupun Al-Fatihah kita tu ditanggung oleh imam? Baik, kalau kita masbuk, kita masbuk. Baik, bila mana kita masbuk, kita datang lewat, kita hanya perlu baca Fatihah sahaja sekadar yang kita sempat. Kita masuk je, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, tiba-tiba imam berrokok. Maka kita hendaklah terus rokok bersama imam, tamakninah rokok bersama imam, dan kita akan mendapat rakaat tersebut. Fatihah kita ditanggung oleh imam. Itu bagi makmum masbuk. Adapun makmum muwafiq, dia kena habiskan Fatihah. Tapi makmum masbuk, maka dia tak perlu habiskan. Setakat mana yang dia sempat, setakat tu je. Cuma dia masuk solat itu, jangan dibaca yang lain, melainkan dibaca, terus baca Fatihah. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Lagi satu persoalan saya, bila kita berada dalam masjid, kita dah baca niat untuk berada di dalam masjid kan, untuk niat iktikaf. Kemudian kita keluar, kita pergi toilet ke atau ada urusan-urusan di luar. Tapi di dalam sekitar kawasan masjid tu. Jadi bila kita masuk masjid tu, kita kena baca lagi ke? Kita kena niatkan lagi ke iktikaf tu ke? Ustaz? Baik, yang pertama sekali, bila kita keluar masjid, masuk masjid pula, disunatkan kepada kita untuk kita solat tahiyatul masjid. Itu yang pertama. Solat tahiyatul masjid. Dan bila mana kita masuk dalam masjid dengan niat ibadah, maka itu sudah dikira sebagai kita niat iktikaf. Kita niat itu memang nak buat ibadat. Sebab iktikaf tu maksud dia apa? Al-mukthu fil masjid biniyatil ibadah. Duduk dalam masjid dengan niat ibadah. Itulah maksud iktikaf. Walaupun kita tak sebut nama iktikaf. Walaupun kita tak kata nawaitul iktikaf. Kita tak kata. Tapi kita masuk masjid tu dengan tujuan nak buat ibadat, maka di situ dikira sebagai iktikaf. Niat tu itu sudah ada dekat situ. Okay, baik Ustaz. Terima kasih. Soalan daripada Aisyah, dia tanya, kalau suntik batal puasa tak? Baik, suntik untuk bulan puasa tak lama lagi sebulan insya-Allah kita akan puasa. Adakah suntikan membatalkan puasa? Jawapannya tidak membatalkan puasa kerana suntikan itu tidak berlaku pada rongga yang terbuka. Kecuali kalau suntik masuk dalam mulut, telan, itu batal lah. Tapi kalau suntik di tangan, suntik di kaki, suntik insulin di perut dan sebagainya, ia bukan rongga yang terbuka, maka ia tidak membatalkan puasa. Daripada Zura, sah ke solat kalau kita tahu imam ada kekurangan dalam bacaan Fatihah, tapi kita terpaksa ikut sebab tiada pilihan imam lain? Baik, kita melihat hasil pengetahuan ilmu yang kita ada, imam tersebut sah ataupun tidak Fatihah dia. Kekurangan itu kita lihat dalam pelbagai aspek. Kekurangan maknanya dia tak cantik, dengung-dengung dia, tapi Fatihahnya sah, makhrajnya betul. Kalau macam tu, kita kena ikut. Tetapi kalau kita mengetahui Fatihahnya batal, contohnya ditukar huruf, makhrajnya lari, hilang terus, waladhdallin jadi walazzallin contohnya. Jadi maknanya pada ketika itu kita kena mufarakah. Kita tidak boleh ikut imam lagi dalam keadaan kita mengetahui bahawa imam itu tidak sah solatnya kerana Fatihahnya tidak betul. Tapi ada pun Fatihahnya bukan tak betul, cumanya tak cantik sikit lah, tapi betul lagi, kena dengan makhraj, sah Fatihahnya, itu kita boleh ikut. Daripada Helmi, Assalamualaikum Ustaz, saya lambat bangun subuh. Adakah saya boleh solat subuh ketika matahari sudah terbit? Baik, terima kasih. Apabila lambat bangun subuh, kemudian waktu bila pun dia bangun, dia terus tunaikan solat subuh, tak kira waktu. Sebab bila mana dia qada subuh itu, dia qada solat fardu itu, dia tidak terikat dengan waktu. 24 jam sehari boleh. Dia tidak ada waktu larangan. Waktu matahari terbit ke tak terbit ke, maknanya dia boleh laksanakan kerana tidak ada waktu larangan bagi solat yang wajib ataupun qada solat tersebut. Jadi bila mana dia bangun lewat, cepat-cepat dia ambil wuduk, dia dah solat macam biasa. Okay, seterusnya daripada para sini, Assalamualaikum Ustaz. Semasa Isra' Mi'raj, Nabi diperlihatkan golongan wanita paling ramai dalam neraka. Adakah kerana mulut dan juga sebab banyak berdosa dengan suami?
Baik, sebenarnya itu menjadi khilaf di kalangan ulama. Ada yang menyatakan bukan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang Nabi lihat peristiwa tersebut. Tapi peristiwa itu memang ada. Tapi bukan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang melihat bagaimana wanita yang ramai masuk neraka. Dan sebenarnya ya, dibincang oleh para ulama sebab apa ramai wanita masuk neraka. Bukan menunjukkan bahawa wanita ni masuk neraka. Tidak. Ramai juga wanita masuk syurga. Di samping ramai wanita masuk neraka, ramai juga masuk syurga. Cumanya, ini sebagai satu ingatan kepada wanita tentang kebanyakan yang masuk neraka itu kerana kufur kepada suaminya. Kufur ni maknanya dia melupai nikmat suami yang bagi. Contohnya suami yang adil, yang bagi nafkah sebagainya. Tapi bila berlaku sedikit kesilapan pada suami, dia akan ungkit habis. Dia akan kata macam-macam, mulut dia tu begitu laser. Ini sangat-sangat bahaya. Bila dia tidak menghargai, langsung tak mensyukuri apa yang suami dah bagi, maka pada ketika itulah disebut sebagai dosa. Sebab wanita ni, kalau dia taat pada Allah, solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan cantik, pada taat pada suami dalam perkara kebaikan, maka dia boleh masuk syurga. Ikut pintu mana yang nak masuk, dia boleh masuk syurga. Gitu. Tapi yang payahnya nak taat pada suami tu payah. Sebab apa? Manusia dengan manusia tu. Jadi itulah kita perlu kepada struggle sikit lah. Kita ingat bahawa suami juga sebagai satu ujian untuk kita laksanakan tanggungjawab dan tugas kita kepadanya dengan sebaik mungkin untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sosial daripada Puan Afrida, bagaimana ini tetap puasa lah Ustaz ya? Bagaimana pula dengan ambil puff untuk ubat asma? Baik, untuk ubat asma ni khilaf juga di kalangan ulama, ada yang kata batal, ada yang kata tidak batal. Ada yang kata batal, ada yang kata batal. Yang kata batal tu sebab dia masuk sesuatu melalui rongga yang terbuka dalam mulut kita sampailah ke dalam perut. Maka dia batal. Itu konsep dia. Yang kata tak batal tu, dia kata dia tak masuk dalam perut. Dia hanya merenggangkan, membuka saluran pernafasan saja. Itu saja. Jadi sebenarnya, perkara khilaf di sini, kita lihat bahawa yang kalau kita nak keluar daripada khilaf lebih afdal, iaitu kalau orang sakit, terpaksa bergantung pada ubat, maka dia boleh berbuka puasa, dia boleh guna ubat, dia boleh makan ubat, nanti bila dia sihat, dia qada semula. Itu merupakan satu kelonggaran yang diberikan. Okey, daripada Kak Nur, Ustaz, jika kita bersahur kemudian terdengar azan di masjid, boleh ke kita teruskan atau berhenti terus menerus sedangkan masih minum? Baik, dia sebenarnya azan itu sudah menunjukkan masuk waktu. Kan? Azan sudah menunjukkan habis waktu, masuk waktu puasa. Maka bila mana kita sedang makan, yang kita sudah telan tak apalah, yang kita tak telan lagi kita kena luahkan sebab waktu tu sudah tamat. Sebab itu kita kadang-kadang jangan bergantung pada azan, kita tengok pada waktu, tengok jam. Jadi kita tahu nak bajet waktu bagaimana. Khususnya pada yang Nazli, Ustaz, adakah Rasulullah SAW dapat melihat Allah semasa Isra' Mi'raj? Baik, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahawa Rasulullah tidak melihat Allah. Sebab melihat Allah Ta'ala ini hanya akan berlaku di hari akhirat kelak. Tidak akan berlaku di dunia. Hatta Nabi Musa pun Allah Ta'ala tak bagi melihat Allah. Begitu juga Nabi SAW. Riwayat yang jelas, yang sahih menyatakan Nabi tidak melihat Allah. Adapun orang yang menyatakan Nabi melihat Allah itu sebenarnya bukan melihat dengan mata, melihat dengan mata hati. Itu fahamlah. Melihat dengan mata hati itu memang boleh berlaku pada sesiapa. Tapi bukan melihat dengan mata itu, bukan. Wallahualam. Okey, Suria soalan. Ustaz. Silakan. Makcik nak tanya, makcik ni diabetes, kiranya lah kalau lah takdirkan kata puasa, makcik hypo, bolehkah dibuka puasa tu Ustaz? Ya, Nabi SAW, Allah Ta'ala menyatakan, man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Sesiapa yang sakit atau musafir, dia boleh buka puasa dan dia gantikan pada hari yang lain. Jadi kalau lah makcik ketika itu hypo, dia tak larang nak puasa, maka dibenarkan dalam hukum syarak untuk berbuka puasa. Dan satu lagi Ustaz, boleh tak? Maaf ya, Ustaz ulangkan lagi nombor telefon Ustaz. Makcik tak sempat tadi nak ambil. Nombor telefon saya 019, boleh tulis? 019 324 324
1364. 1364. Ustaz punya tu nampak umrah urgensi. Ustaz tu apa nama Ustaz? Raudhah Munawwarah. Raudah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Seterusnya soalan daripada Penul Salian. Saya lakukan salat duha 2 rakaat, kemudian terpaksa keluar kerana ada urusan. Bila balik, masih punya waktu untuk duha lagi. Boleh ya Ustaz? Ya, waktu duha ni macam kita sebut bahawa dia setengah jam selepas syuruk dan setengah jam sebelum zuhur. Jadi mana-mana waktu, contohnya, dia boleh tunaikan waktu pagi pukul 8, dia keluar mana-mana, balik pukul 10, boleh tunai lagi. Kemudian ada waktu pukul 11, boleh tunai lagi. Cumanya maksimal duha ni, mengikut hadis yang sahih, 8 rakaat, mengikut hadis yang dhaif, 12 rakaat. Jadi makna maksimal duha ni 12 rakaat. Jadi boleh kita buat mana-mana waktu duha tersebut. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya sikit. Daripada pemerhatian saya lah, saya tengok sekarang ni kita, ramai kita yang memang baguslah kita jaga hubungan kita dengan Allah. Kan, hablum minallah. Tapi saya rasa ramai yang sekarang ni makin kurang jaga daripada segi hubungan sesama insan. Jadi, kalau macam kita, bukanlah saya nak berdakwah ke apa, kalau macam kita nak pergi nasihat kan, Ustaz ada tak apa-apa ayat daripada Quran atau hadis yang nak kuatkan hujah kita lah, kata kita kena bergerak ke arah untuk mengukuhkan hubungan silaturahim antara kita sesama insan ni. Saya rasa tu sangat penting juga kan. Ya. Wallahualam. Ya, terima kasih. Ya, sememangnya kita berkewajipan untuk menghubungkan hubungan persaudaraan dengan sesama manusia. Allah Ta'ala menyatakan, innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudara kamu itu. Jadi, antara prasyarat untuk masuk syurga juga ialah untuk kita mengukuhkan hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Sebab itu, Nabi SAW menyatakan bahawa akan wujud golongan muflis di hari akhirat. Golongan muflis ni dia ada ibadat. Dia ada pahala puasa, dia ada pahala solat, dia ada pahala zakat, pahala sedekah dan sebagainya. Mana hubungan dengan Allah cantik lah tu. Tetapi masalahnya hubungan dengan manusia tak cantik. Dia suka fitnah orang, dia suka mengumpat orang, dia suka adu domba, ambil hak orang, tak bagi balik, hutang tak nak bayar dan pelbagai lagi. Maka Nabi SAW menyatakan di akhirat besok, maka orang macam ni risiko muflis dia besar. Sebab dia kena bayar balik kesalahan dia dengan manusia dengan pahala-pahala yang dia ada. Pahala solat, pahala puasa, dia nak kena bayar begitu. Sebab di akhirat, duit dah tak guna lagi. Yang guna pahala je. Maka dibayar. Bila dibayar, tiba-tiba dia punya dosa lebih banyak. Kerana hubungan dengan manusia tak cantik. Lalu diambil dosa orang itu kepada dia. Yang akhirnya memang dia jadi muflis dan akan dihumbankan ke dalam api neraka. Itu yang disebut oleh Nabi SAW sebagai ingatan kita bersama. Jadi maknanya kita bukan sekadar mengukuhkan hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, tapi kita juga berkewajipan untuk mengukuhkan hubungan kita sesama manusia. Allahuakbar. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama. Ya, ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Okey, salam. Saya nak tanya satu soalan, nak dapatkan pencerahan sikit. Macam contohnya, ni dari segi solat qasar lah. Solat qasar. Contohnya katakan kita nak travel. Lepas tu ETS, naik ETS lah ni. Okey. Kemudian ETS tu kira ngam-ngam dekat sangat dengan asar tu. And then kita nak solat, kita qasar, asar sahaja boleh kan tanpa jamak kan? Maknanya Zuhur kita dah buat. Tapi kita risau takut kita terlepas ETS, jadi kita nak qasar saja. Boleh kan Ustaz kan? Baik, kalau kita sudah bermusafir, syarat kita sudah keluar daripada rumah kita, maka boleh untuk kita menunaikan solat qasar. Sebab syarat untuk kita qasar ni adalah kita bermusafir. Tetapi selagi mana kita tak keluar daripada rumah kita, maka kita tidak boleh qasar. Jadi maknanya kalau kita dah keluar daripada rumah, kita sudah dikira consider as a musafir, maka kita boleh qasar. Maknanya tujuan kita tu memang tujuan musafir, tapi jarak antara rumah dengan stesen tu agak jauh.
Boleh. Kemudian bolehlah kan kita khasarkan saja tanpa ni lah. Boleh. Buat 2 rakaat sajalah asal tu kan. Ya. Okey, Boleh. terima kasih Ustaz. Baik Ustaz, setakat ini saja Ustaz ya. Ya. Okay, nampaknya ada setakat ini saja. Baik. Jazakallahu khair Afadi Ustaz, Profesor Madya Dr. Muhammad Suki atas pencerahan dan penguasaan ilmu itu tadi, dan semoga sedikit sebanyak dapat membantu kita penyelesaian dan kefahaman dan bermanfaat buat kita semua. Dan dari pihak Pengelab Sahabat Pecinta Al-Quran mengucapkan terima kasih kepada para penaja dan juga terutama kepada para jemaah kita yang sudi duduk bersama-sama dalam majlis ilmu ini. Dan Ustaz, kita tangguhkan dulu ya Ustaz, kita punya program ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. InsyaAllah, moga-moga sedikit perbincangan kita pada pagi ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan juga kita dapat istiqamah insyaAllah dari semasa ke semasa. Sama-sama kita tutup program kita dengan bacaan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.